Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan business plan dalam subjek entrepreneurship iaitu MPU 22012. Nama pensyarah adalah Puan Nurmawati binti Abdul Rahman. Nama ahli adalah Muhammad Fazrin Haikal bin Muhammad Nasri. Bernombor matrik 13 DKA 20F2014. Seterusnya, Tengku Nur Nadira binti Tengku Muhammad Nasir. Nombor matrik adalah 13 DKA 20F1081. Seterusnya adalah Muhammad Ishaq Alif bin Muhammad Sukri. Bernombor matrik 13 DKA 20F2020. Yang akhir sekali adalah saya, Muhammad Fadlan bin Muhammad Zafar Bahri. 13 DKA 20F2044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan bin Muhammad Zafar Bahri. Nombor matrik saya adalah 13 DKA 20F2044. Hari ini saya akan membentangkan definisi perniagaan. Match Gummy Shape merupakan sebuah perniagaan berasaskan makanan. Pada peringkat awal, Match Gummy Shape hanya beroperasi di dalam talian. Produk ini diiklankan melalui aplikasi di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan WhatsApp Business. Match Gummy Shape merupakan satu perniagaan milikan tunggal dan telah mendaftar pada 29 Mac 2022. Match Gummy Shape diuruskan dan diusahakan oleh kumpulan kami untuk mula beroperasi di Bandar Kuala Terengganu, Bandar Marang, sekitar Bandar Dungun dan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Sebelum menjalankan perniagaan ini, kami memikat dengan satu poster di mana poster ini yang dipaparkan dalam laman Facebook untuk pengambilan dropship atau ejen. Di situ, kumpulan kami tertarik untuk mencuba nasib dalam perniagaan ini. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan perniagaan. Kumpulan kami telah menjalankan sebuah perniagaan berasaskan makanan yang menjual produk iaitu biskut raya dan produk daripada biji yang sihat iaitu Cookies Match Gummy Shape. Produk ini dari hasil produk tempatan. Produk Gummy Shape Match Gummy Shape ini telah diubah suai dari nama Wiskoff dan juga dikenali di seluruh negeri di Malaysia. Bahkan telah menjadi makanan kegemaran kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Cookies Gummy Match Shape ini sedap dimakan bersama kawan-kawan, saudara dan keluarga sambil menonton TV atau membuat tugasan seperti assignment dan sebagainya. Permintaan Cookies Match Gummy Shape ini semakin meluas, telah mencetus semangat pengeluar untuk mengusahakan Match Gummy Shape ini secara komersial. Bahan-bahan yang digunakan di dalam biskut ini adalah biskut bentuk sebatian coklat susu, Ovaltine dan minyak sayuran. Match Gummy Shape ini juga memerlukan bentuk biskut yang unik iaitu bentuk gummy, ikan, star, love, triangle dan circle. Produk kami ini dikeluarkan dijamin halal dan berkualiti tinggi. Rasa yang rangup telah terbukti daripada maklum balas penggemar Match Gummy Shape ini yang telah menjadi pelanggan tetap. Oleh itu, produk ini antara produk baru juga dalam industri perniagaan ini. Dengan mendapat sambutan yang begitu banyak oleh masyarakat Malaysia, Match Gummy Shape juga membuka kepada semua orang untuk menjana pendapatan dengan menjadikan ejen dan stokis produk ini. Pendahuluan untuk perniagaan kami. Jenis perniagaan yang dicuburi adalah makanan industri. Nama perniagaan kami adalah Match Gummy Shape. Lokasi perniagaan kami adalah di lokasi di Bandar Kuala Terengganu, Bandar Marang dan Bandar Dungun dan sekitar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Tarikh perniagaan akan beroperasi 29 Mac 2022. Faktor pemilihan perniagaan kami, produk ini mendapat sambutan yang tinggi. Corak industri perniagaan kami
mendapat feedback atau testimoni yang positif daripada pelanggan. Tujuan utama kami. Tujuan utama rancangan diperlukan adalah untuk memberi keterangan atau maklumat berkenaan dengan sebuah perniagaan yang hendak dijalankan dan dilaksanakan. Selain itu, dengan adanya rancangan perniagaan yang terperinci, ini akan meyakinkan para pihak yang bekerjasama dengan syarikat kami termasuk pihak penghutang iaitu institusi kewangan dan pihak pembekal bahan mentah bahawa perniagaan yang akan dijalankan dapat dimajukan dan dapat diusahakan. Dengan penyelidikan terhadap saiz pasaran dan persaingan yang dihadapi syarikat, boleh menyediakan rancangan yang sepatutnya untuk menghadapi saingan di pasaran. Seterusnya, rancangan perniagaan juga dapat membantu pemilik perniagaan mengenal pasti berkesanan perniagaan yang dijalankan olehnya. Dengan ini, rancangan perniagaan yang baik membimbing kami melalui setiap peringkat bermulanya syarikat ini dan mengurus perniagaan kami. Kami akan menggunakan rancangan perniagaan kami sebaiknya untuk peta jalan sebagai menyusun dan menjalankan dan mengembangkan perniagaan baru kami. Ini adalah kaedah untuk memikirkan elemen penting dalam perniagaan kami. Tujuan penyediaan rancangan ini dan pihak yang memulakan. Yang pertama adalah pembekal. Yang kedua adalah usahawan. Yang ketiga, institusi kewangan atau pelabur. Yang keempat adalah kaki tangan. Assalamualaikum, nama saya Tengku Nur Nadira binti Tengku Muhammad Nasir, 13 DKA 20F1081. Saya akan membentangkan tentang skop perniagaan. Antaranya ialah aktiviti perniagaan dan potensi perniagaan. Aktiviti perniagaan yang pertama ialah mempromosi, memasarkan serta menjual produk makanan berasaskan bijiran makanan atau juga dipanggil makanan konfeksioneri sebagai jualan utama di premis perniagaan kami. Yang kedua, menyediakan cash on delivery iaitu COD untuk kawasan yang hanya dalam lingkungan 25 km meliputi kawasan perumahan, sekolah, universiti, kolej, pejabat atau syarikat, kafe dan juga restoran serta kedai stesen minyak. Kami juga menyediakan pos bagi pelanggan yang jauh menggunakan pos laju JNT, GDEX, Ninja Van dan sebagainya. Seterusnya, berdasarkan kepada analisis dan kajian pasaran yang dibuat, perniagaan ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan lagi, khususnya di sekitar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Dungun, Bandar Maran dan juga Kuala Terengganu. Seterusnya, rancangan pengurusan. Rancangan pengurusan pula terbahagi kepada 3, iaitu visi, misi dan objektif. Saya akan huraikan tentang visi terlebih dahulu. Visi yang pertama ialah memberikan pendedahan sebenar dunia keusahawanan dan perniagaan. Ia juga membina dan melatih secara teori dan amali untuk memilih bakal usahawan yang mampu berdaya saing dan mempunyai ketahanan diri dengan membentuk kumpulan usahawan niaga serta sasaran perniagaan. Visi juga menilai kelebihan dan kekurangan perniagaan dan jati diri usahawan. Setiap usahawan perlu mempelajari sistem 3P, iaitu perubahan, peluang dan perniagaan. Dan kebanyakan usahawan memulakan perniagaan tanpa modal yang besar dan pendapatan yang stabil. Misi pula untuk melahirkan usahawan-usahawan dan membina rangkaian serta jaringan komuniti dalam satu kumpulan. Ia memberikan dan mewujudkan peluang perniagaan yang mampu berdaya saing dan lebih efektif. Selain itu, ia akan dapat membantu serta berkongsi cara kerja, teknik dan pendapat untuk mengembangkan perniagaan. Dengan memulakan perniagaan dengan modal yang rendah, pasti akan mendapat pulangan yang stabil serta lumayan.
Ia akan memastikan bakal usahawan mempunyai ilmu yang cukup serta jati diri yang tinggi untuk mengharungi dunia perniagaan. Bagi mencapai visi dan misi syarikat, Max Kami Shape telah mengenal pasti objektif-objektif yang saya akan huraikan. Kami akan memastikan pulangan pendapatan yang berterusan untuk mengukuhkan dan menstabilkan syarikat dalam setiap projek yang akan dilaksanakan oleh syarikat. Kami juga akan mempromosikan dan memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang dijalankan oleh syarikat kepada orang awam dengan lebih agresif. Dan juga kami akan memberi perkhidmatan penilaian informasi pengurusan aset dan pembangunan hartanah yang berkualiti secara berterusan. Yang terakhir, saya akan membincangkan tentang fungsi dan tanggungjawab antara pemilik, pengurus pentadbiran, pengurus pemasaran dan pengeluaran, dan pengurus kewangan. Yang pertama, tugas seorang pemilik ialah mengawasi, mengawal dan mengurus perjalanan operasi harian dan kewangan syarikat dari semua aspek. Pemilik akan mencipta dan melaksanakan strategi pengembangan serta pengurusan bajet. Prestasi dan produktiviti akan dinilai oleh pemilik dan akan mengawal dan mengenapastikan dasar dan misi perniagaan. Yang kedua, tugas seorang pengurus pentadbiran, dia akan merekrut, mengorientasikan dan melatih orang untuk mengekal kaki tangan pentadbiran di tempatnya. Dia juga akan menyampaikan keperluan pekerja, menilai hasil kerja dan mendisiplinkan pekerja untuk menyelia profesional perkeranian dan pentadbiran. Ia ditubuhkan dan menjelaskan objektif jabatan, tarikh akhir dan projek. Yang ketiga, tugas seorang pengurus pemasaran dan pengeluaran ialah trend pasaran dan saingan dikaji dan dianalisis dan bertanggungjawab ke atas inisiatif pemasaran. Dia akan memantau dan melaporkan keberkesanan usaha pemasaran kepada pasukan eksekutif. Selain itu, dia akan berunding dan menyelaras dengan firma pemasangan luar. Pengurus pengeluaran juga akan merancang aktiviti pengeluaran mengikut jadual dan memastikan bahan pengeluaran mencukupi. Bertindak sebagai penggerak kepada usaha memasarkan produk yang dihasilkan dan mengkaji aspek citarasa pengguna serta merangka objektif pemasaran yang berkualiti ialah tugas pengurus pemasaran dan pengeluaran. Yang terakhir, tugas pengurus kewangan. Pengurus kewangan akan merangka program-program promosi yang bakal dijalankan di lingkungan kawasan sasaran dan membuat perkiraan. Selain itu, dia akan merangka perbelanjaan dan belanjawan serta mengatur strategi kewangan perniagaan secara keseluruhan. Menjelaskan matlamat dan strategi kewangan dengan organisasikan keseluruhannya dan membuat kawalan dan koordinasi ke atas kewangan syarikat adalah tugas pengurus kewangan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazrin Haikal Muhammad Nasri. Nombor matrik saya 13 DKA 20F2014. So hari ini saya akan menerangkan tentang bisnes saya dan bersama kawan-kawan saya rancangan kewangan. Kos langsung untuk produk kami nombor 1 ialah plastik, harga RM50 sen. Yang kedua, kos perhantaran RM3. Yang ketiga, kos pendaftaran ejen RM100. Jumlah untuk kos langsung ialah RM106. Yang kedua, kos tidak langsung. Yang pertama, gaji tetap pekerja per minggu RM12.50. Yang kedua, data internet RM50. Yang ketiga, promosi RM50. Keempat, kereta RM40. Yang kelima, motosikal RM5. Total untuk
kos tidak langsung ialah 157.50 sen. Okey, seterusnya modal sendiri. Yang pertama, nama saya Muhammad Fazrin Haikal bin Muhammad Nasri. Jumlah saya untuk modal untuk produk kami ialah RM100. Yang kedua, Tengku Nur Nadirah binti Tengku Nasir, RM100. Yang ketiga, Muhammad Isyad Alif bin Muhammad Syukri, RM100. Yang keempat, Muhammad Fadlan bin Muhammad Zaikul Bahari, RM100. Jumlah untuk modal kami semua ialah RM400. Yang terakhir, untung. Produk kami Male Gummy Shape, harga RM12.60. Harga yang kami jual RM25.20. Keuntungan yang kami dapat RM19.60. Seterusnya, pemasaran. Yang pertama, penerangan produk. Kami telah memasarkan produk Male Gummy Shape dengan harga produk kami adalah RM25.20 untuk satu unit. Kami melihat hasil jualan cookies ini yang ada di Malaysia. Cookies kami dibungkus menggunakan kotak agar dapat bertahan dengan lebih lama. Selain itu, jika membeli 2 cookies, pelanggan akan mendapat satu beg edasi terhad dari pihak kami. Kami menggunakan bubble untuk melakukan bungkusan supaya dapat melindungi barang daripada rosak dan melakukan pengepusan ketika produk berada dalam keadaan sejuk beku. Akhir sekali, kami juga menjaminkan bahawa produk kami akan berada dalam keadaan yang baik dan tidak rosak apabila sampai kepada pengguna kami. Yang kedua, target jualan kami. Pada awalnya, kami membeli sebanyak 32 balang cookies untuk dijualkan dan sekarang kami mengambil 60 balang setiap minggu. Setelah mendapat modal kami kembali, kami menyarankan 30 balang cookies dijual dalam masa seminggu. Yang ketiga, sasaran pasaran. Pasaran pelanggan kami yang akan kami sasar adalah rakan-rakan, ahli keluarga, pesyarah dan semua yang minat dengan cookies. Kerana kami menyarankan pada semua golongan masyarakat maupun golongan tua ataupun muda boleh membeli cookies ini dengan kami. Akhir sekali, kami memasarkan untuk semua golongan orang yang suka akan cookies kerana kami tahu bahawa rakyat Malaysia suka akan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Alif bin Muhammad Sukri. Nombor matrik saya 13DKA20F2020. Okey, seterusnya ialah strategi pemasaran. Antara strategi pemasaran antaranya ialah strategi produk, strategi promosi dan strategi harga. Yang pertama iaitu strategi produk. Produk yang kami jual iaitu cookies yang berada di dalam balang dan dibungkus dalam kotak yang membolehkan produk tersebut bertahan dengan lebih lama. Dan yang kedua ialah strategi promosi. Promosi yang kami gunakan seperti jika membeli 2 balang cookies ini, kami akan memberikan beg edisi terhad. Selain itu, kami juga akan melakukan promosi kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang pertama kali membeli cookies ini. Dan yang ketiga ialah strategi harga. Harga yang kami pasarkan berpatutan dengan kuantiti cookies yang banyak. Selain itu, kami tidak melakukan lawan harga dengan pesaing-pesaing kami kerana kami tahu keburukan melawan harga dengan pesaing yang sedia ada. Okey, yang terakhir ialah rumusan. Berdasarkan perancangan, pendapatan dan pembelanjaan yang dibuat oleh syarikat kami iaitu Male Gummy Shape akan berjaya. Rancangan perniagaan telah mendokumentasikan bahawa penumbuhan cookies yang sedang trending yang boleh dilaksanakan dan sangat menakjubkan. Semua faktor kritikal seperti pasaran sasaran, saiz pasaran, pesaing, bahagian pasaran, strategi pemasaran dan pemasaran bajet menyokong kesimpulan ini. Ia telah ditunjukkan bahawa produk dan perniagaan mempunyai corak yang unik dan menarik, yang mampu menarik pelanggan. Pemasaran strategi, keperluan kaki tangan dan aspek perniagaan lain yang ditunjukkan dalam perniagaan pelan boleh menunjukkan bahawa Male Gummy Shape akan datang sudah pasti akan menjadi syarikat yang berjaya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.